Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musal Kazimin Ahmad, nombor metrik A171108. Saya merupakan pelajar tahun 3 daripada Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan ilmiah kali ini bertajuk tahap penguasaan kosakata Al-Quran dalam kalangan pelajar pra-universiti peringkat rendah di Sekolah Menengah Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab, Kuching, Sarawak. Saya di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Zamri bin Arifin. Pernyataan masalah. Pembacaan Al-Quran tidak asing lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia adalah tuntutan agama sejak dari dahulu lagi. Bahkan di Malaysia, ibu bapa akan mengajarkan anak mereka untuk solat dan mengaji Al-Quran sejak di usia kecil lagi. Namun, menerusi kajian-kajian lepas, ramai pelajar yang kurang menguasai kefahaman terhadap ayat Al-Quran, sama ada pelajar yang mengambil bidang agama mahupun tidak. Dan mereka ini tahu dan lancar untuk membaca Al-Quran. Dan saya ulangi lagi, mereka ini kurang menguasai kefahaman terhadap ayat Al-Quran. Kefahaman terhadap penggunaan setiap erti sebenar kosakata yang ada di dalam Al-Quran bergantung kepada penguasaan terhadap kosakata. Dan tahap penguasaan terhadap kosakata bergantung kepada saiz kosakata dalam diri individu yang terdiri daripada kata nama, kata kerja dan kata hubung. Seterusnya kita beralih kepada latar belakang kajian. Kosakata ini merupakan asas bagi individu untuk menguasai sesuatu bahasa, sama ada bahasa ibunda ataupun bahasa kedua. Individu yang memiliki perbendaharaan kata atau kosakata yang luas akan mudah untuk mempelajari bahasa dengan lebih cepat dan berkesan. Ini menurut Razak et al. Pada tahun 2018. Manakala Hedstrup dan Henriksen tahun 2000 menyatakan pengaplikasian pengetahuan kosakata bukan dengan hanya memahami makna tunggalnya sahaja, tetapi juga mengetahui pembinaan sesuatu perkataan dari aspek ejaan, morfologi, sintaksis dan gaya bahasa perkataan tersebut. Justru penguasaan terhadap kosakata sangat membantu individu untuk memahami bahkan menghayati Al-Quran. Objektif kajian. Objektif kajian saya pada kali ini, yang pertama, untuk mengukur tahap penguasaan kosakata Al-Quran dalam kalangan pelajar pra-universiti peringkat rendah SMK Syekh Haji Osman Abdul Wahab di Kuching, Sarawak. Manakala objektif kedua saya menentukan perbezaan tahap kosakata Al-Quran dalam kalangan pelajar pra-universiti SMK Syekh Haji Osman Abdul Wahab berdasarkan faktor demografi, iaitu demografi jantina. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah berbentuk kuantitatif, manakala instrumen kajian pula adalah menerusi soal selidik yang saya gunakan aplikasi Google Form. Seramai 33 orang pelajar daripada pra-universiti peringkat rendah SMK Syekh Haji Osman Abdul Wahab akan menjadi responden pada kajian saya pada kali ini. Dan Google Form saya bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A adalah berkenaan demografi responden, iaitu jantina. Manakala pada bahagian B, saya telah sediakan sebanyak 50 soalan dan pada setiap soalan saya tampilkan, saya kemukakan satu perkataan daripada ayat-ayat Al-Quran dan diminta para responden memilih jawapan dengan makna yang betul. Saya telah sediakan 3 jawapan dan hanya 1 jawapan yang betul. Manakala penganalisisan data pula, saya menggunakan analisis deskriptif dan saya menggunakan statistical package for the science social, iaitu SPSS versi 2.0 untuk menganalisis
data pada kajian saya kali ini. Seterusnya, dapatan kajian yang saya perolehi. Yang pertama, bagi menjawab objektif pertama saya berkenaan tahap penguasaan responden terhadap kosakata Al-Quran. Yang pertama, majoriti responden telah menjawab soalan dengan betul sebanyak 28 daripada 50 soalan yang dikemukakan. Ini adalah purata yang menjawab betul, itu sebanyak 28 soalan daripada 50 soalan yang dikemukakan. Manakala hanya seorang responden yang mampu menjawab soalan dengan jumlah yang betul dengan sebanyak 42 daripada 50 soalan yang dikemukakan. Dan terdapat 18 soalan yang kerap dijawab dengan jawapan yang salah yang mempunyai purata seramai 17 orang responden. Manakala dapatan kajian untuk objektif yang kedua pula, itu tahap penguasaan responden terhadap kosakata Al-Quran berdasarkan demografi iaitu jantina. Seramai 33 responden yang telah menjawab soal selidik berikut. Kemudian seramai 11 orang responden iaitu daripada lelaki, manakala 22 responden pula adalah perempuan. Yang menjawab betul bagi separuh daripada 50 soalan yang saya kemukakan, lelaki hanya 8 orang responden yang telah menjawab dengan betul bersamaan 72%, iaitu 8 orang daripada 11 orang lelaki. Manakala perempuan pula, 17 responden telah menjawab betul daripada separuh soalan yang saya kemukakan, 17 daripada 22 orang responden iaitu perempuan, bersamaan 77%. Manakala keseluruhan pula, seramai 25 orang responden telah menjawab separuh betul separuh daripada 50 soalan, bersamaan 75%. Dan pada objektif yang pertama tadi, hanya seorang sahaja yang jawab dengan betul sebanyak 42 soalan daripada 50 merupakan seorang perempuan. Yang terakhir, rumusan bagi kajian kali ini. Pertama, kajian ini membuktikan bahawa saiz atau jumlah kosakata bahasa Arab dalam diri pelajar perlu dipertingkatkan supaya membantu diri pelajar untuk memahami dan menghayati Al-Quran. Dan yang kedua pula, kajian ini menunjukkan hubungan antara perbezaan jantina terhadap tahap penguasaan kosakata dalam diri responden. Berkemungkinan pelajar perempuan mempunyai kaedah yang tersendiri untuk mengulang kaji dan menguasai pembelajaran. Seterusnya, kajian ini dapat mengukur tahap penguasaan kosakata Al-Quran bagi pelajar pra-universiti tingkat rendah SMK Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Secara keseluruhannya, tahap mereka berada pada tahap sederhana. Ia turut boleh dijadikan panduan bagi guru sekolah tersebut untuk menambah baik kemampuan pelajar dalam menguasai kosakata Al-Quran. Dan yang terakhir, kajian ini juga memberi sumbangan mengenai kepentingan kosakata dalam diri pelajar, lebih-lebih lagi berkenaan dengan kefahaman terhadap ayat Al-Quran. Hal ini kerana penghayatan terhadap Al-Quran sangat memberi impak positif kepada pembaca yang membacanya. Hadza faqat minni. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.